Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk adalah muttafaqun alaih, Al-Quran wa Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanani binti Azmi, nombor metrik 17205-978 Palang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Amirah binti Kamaluddin, nombor kad metrik U2003572. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakiatul Khalidah binti Hanafiah, U2003529. Yang pertama adalah muttafaqun alaih. Pada Al-Quran terdapat 4 perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama ialah takrif, yang kedua ialah hujjat Al-Quran, yang ketiga ialah bayanul kitab al-ahkam, yang keempat dalalat ayat Al-Quran alal ahkam. Jadi Al-Quran, Al-Kitab lughah yutlaqu ala maktub wa ala kitabah, wal Quran masdar bermakna qiraah. Kitab dari segi bahasa ialah benda yang bertulis dan benda yang ditulis. Perkataan Al-Quran berasal dari fi'il madi iaitu qira'a yang bermaksud bacaan. Seterusnya, fal-Quran fi istilah huwa kalamullah ta'ala manzilu ala Muhammad bil lafzil arabi al-manqul ilaina bitawatir al-maktub bil mashaf wa muta'abbid bil tilawah al-mabda'u bil surah al-Fatihah al-maktum bil surah An-Nas. Al-Quran dari segi istilah pula adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir, yakni secara berperingkat yang tertulis dalam mushaf, dan menjadi ibadat apabila kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Seterusnya, wattafaqu muslimun qatibah ala hujjat kitabul karim. Umat Islam secara keseluruhannya bersepakat mengakui kesahihan kitab ini, yakni tentang kebenaran Al-Quran. Seterusnya, kita masuk kepada hujjat Al-Quran, iaitu hujjat Al-Quran. Yang pertama ialah Al-Kitab manqul ilaina bitawatir wa huwa sabiqatan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anil mahfuz wa tawatir yufidu ilman yakini qat'i allazi la yahtamil ghairihi. Al-Quran telah disampaikan kepada kita secara mutawatir, yakni berperingkat, dan ianya adalah kitab yang benar dan betul kepada Nabi melalui Jibril daripada Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara berperingkat dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan benar-benar tepat. Yang kedua, ja'at ayat Al-Quran fi Al-Quran Karim tantiku an hazal kitab min indallahi ta'ala. Telah datang banyak dari ayat Al-Quran yang menyatakan Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah ayat Al-Quran dari surah Asy-Syura yang ke-17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzal kitaba bil haqqi wal mizan. Yang bermaksud Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Seterusnya ialah ayat Al-Quran dari surah An-Nisa yang ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ayat ini bermaksud sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, secara beransur-ansur. Seterusnya ialah ayat Al-Quran dari surah An-Nisa yang ke-105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ayat ini bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran. Seterusnya, poin yang ketiga, Ijazul Quran Karim
وَقَدْ أَعْجَزَ بَشَرٌ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ. Ijaz Al-Quran Karim ialah keunikan Al-Quran. Keunikan Al-Quran ini melemahkan manusia untuk mendatangkan seumpamanya, di mana manusia tidak boleh meniru atau menciplak ayat Al-Quran. Al-Ijaz Al-Qasdul Izharu Sadqun Nabi fi Da'wah Risalah. Keunikan Al-Quran adalah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah Islam. Wal-Ijaz Al-Quran ittiqa'uhu fi balaghah ila hadil kharij an tarkil bashar. Walihaza ajzu an mu'aradatuhu indal tahdihim. Keunikan Al-Quran ini juga dituturkan dalam bahasa Arab yang mengandungi unsur sastera atau balaghah yang sangat tinggi nilainya. Oleh sebab itu, tiada sesiapa yang dapat menentang Al-Quran dari sudut bahasa dengan bertujuan untuk menandingi Al-Quran. Mereka tidak akan berjaya. Wal-Ijaz fi kalam huwa an yu'addi makna bitariq huwa ablaq min jami' ma adahu min turuq. Keunikan Al-Quran juga dalam percakapan adalah kata-kata Al-Quran yang membawa kepada makna dengan cara ablaq, iaitu cepat, tepat dan berkesan. Kita pergi yang seterusnya iaitu bayan kitab al-ahkam, iaitu penjelasan kitab tentang hukum-hukum. Bayanul Quran al-ahkam syar'iyyah naw'ani wa bayanul tafsili wa bayanul ijmali. Penjelasan Quran tentang hukum-hukum syar'iyyah terbagi kepada dua, iaitu bayanul tafsili dan bayanul ijmali. Kita pergi yang pertama iaitu bayanul ijmali. أي ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، مثل أحكام العبادات بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذلك أحكام المعاملات المدنية والدولية والجنائية. Iaitu yang pertamanya penjelasan secara ijmali, iaitu menyebut hukum-hukum secara gambaran yang umum yang memerlukan kepada penerangan dan penjelasan. Contohnya ialah seperti hukum ibadat dalam solat dan zakat dan puasa dan haji. Dan ia termasuk juga hukum-hukum muamalat dan jinaiyah. Contoh yang pertama, wujubus solat wa zakat. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa aqimus solat wa atuz zakat. في هذه الآيات لم يبين القرآن عدد ركعات الصلاة وكيفيتها فجاءت السنة بتفصيل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك جاءت السنة ببيان أحكام الزكاة وتحديد مقاديرها وأنصبتها. Contoh yang pertamanya ialah kewajipan salat dan zakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43, Allah berfirman mafhumnya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Seperti yang kita lihat dalam ayat di atas, Allah perintahkan kita untuk melakukan salat dan tunaikan zakat, tetapi Allah tak menjelaskan bilangan rakaat tersebut dan caranya, dan juga tak menetapkan kadar zakat dan nisabnya. Oleh itu, ia diperjelaskan dalam hadis Nabi. Contoh yang keduanya ialah hillul bai' wa hurmatur riba. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحل الله البيع وحرم الربا. فجاءت السنة ببيان البيع الحلال والبيع الحرام والمقصود riba. Contoh yang kedua ialah penghalalan jual beli dan pengharaman riba, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dalam ayat ini tak menjelaskan kategori jual beli yang halal dan jual beli yang haram dan maksud riba itu sendiri. Semua itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Contoh yang ketiga ialah ijabul qisas. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim kutiba alaikumul qisasu. Faja'at as-sunnah bibayani syurutul qisas. Contoh yang ketiga ialah kewajipan qisas, seperti dalam surah Baqarah ayat 178 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas. Maka ayat Quran ini diturunkan tanpa menjelaskan syarat-syarat qisas dan datang hadis Nabi yang menjelaskan tentang syarat-syaratnya.
Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu bayan tafsili. Ay dhikrul ahkam bi surati tafsiliyah la ijmal fiha. مثل مقادير المواريث مقادير العقوبات في الحدود وكيفية الطلاق وعدده وكيفية اللعان بين الزوجين وبيان المحرمات من النساء ونحو ذلك. Iaitu bahagian yang kedua ialah penjelasan secara tafsili. Penjelasan secara tafsili ini ialah menyebut sesuatu hukum secara terperinci dan jelas dan bukan secara umum. Contohnya seperti kadar pewarisan harta, kadar hukuman yang dikenakan dalam hudud dan kaifiat mentalak dan bilangannya dan kaifiat li'an antara suami isteri dan penjelasan tentang wanita yang haram dikahwini dan sebagainya. Jadi contoh yang pertama iaitu maqadirul mawaris. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. في هذه الآية يبين الله تعالى أن قدر نصاب من أهل الوارث لا شك فيها. Contoh yang pertamanya ialah kadar pewarisan harta. Seperti dalam surah Nisa ayat yang ke-11 Allah berfirman yang bermaksud Allah mensyariatkan iaitu mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan 2 orang anak perempuan. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahawa anak lelaki akan mendapat bahagian harta sama seperti 2 orang anak perempuan. Maka tak ada keraguan yang timbul lagi dalam ayat ini. Contoh yang keduanya ialah maqadirul uqubati fil hudud. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. في هذه الآية يبين الله تعالى أن قدر العقوبات في الحدود على الزنا. Contoh yang keduanya ialah kadar hukuman dalam hudud. Seperti dalam surah Nur ayat yang kedua yang bermaksud penzina perempuan dan penzina lelaki ratanlah masing-masing kedua-duanya sebanyak 100 kali. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kadar hukum dalam hudud tu ke atas penzina adalah sebatan sebanyak 100 kali. Jadi ia telah dijelaskan dengan terang dan nyata dalam firman Allah ini. Contoh yang ketiga, al-muharrimati minan nisa'i fi nikah. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. في هذه الآية يبين الله تعالى أن يحرم نكاح النساء من الأم وبناتي وأختي وعمتي ولا شك فيه. Contoh yang ketiganya ialah pengharaman untuk menikahi wanita-wanita yang disebut dalam ayat Al-Quran di bawah seperti firman Allah yang bermaksud diharamkan ke atas kamu iaitu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahawa ibu atau kakak atau makcik-makcik dan adik perempuan kita itu adalah wanita yang haram dikahwini oleh seorang lelaki. Ayat ini telah memperjelaskan dengan baik dan ia takkan menimbulkan syak wasangka kepada orang yang membacanya. Kita masuk pada yang seterusnya iaitu ad-dilalatul Quran 'ala al-ahkam, iaitu dari Quran tentang hukum-hukum. دل النص القرآني على الحكم نوعان وهو دليل قطعي ودليل ظني. Iaitu dalil nas Al-Quran ini tentang hukum-hukum terbahagi kepada 2 iaitu dalil qat'i dan dalil zanni. Apa itu dalil qat'i? Apa itu dalil zanni? Mari kita tengok satu-satu. Pertamanya ialah dalil qat'i. أي هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه ولا يحتمل إلا معنى واحدا. Iaitu yang pertamanya ialah dalil qat'i. Dalil qat'i ini ialah satu lafaz di dalam Al-Quran yang kefahamannya ditentukan dan ia tidak membawa melainkan hanya satu maksud sahaja.
Contohnya ialah qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Di hadhihi al-ayah فالنصف والربع والمئة كلها قطعية في مدلولتها ولا يحتمل معنى آخر. Itu contohnya ialah seperti dalam firman Allah dalam surah Nur ayat yang kedua yang bermaksud penzina perempuan dan penzina lelaki ratalah masing-masing kedua-duanya sebanyak 100 kali. Yang kedua, ayat Quran yang kedua itu yang bermaksud dan bahagianmu, suami-suami, adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Jadi di dalam ayat ini 1/2 dan 1/4 dan 100 tu semuanya adalah qat'i dan dia tidak membawa maksud yang lain. Seperti yang seterusnya iaitu dalilul zanni. Ay wal lafzul warid fil Quran alladhi yahtamilu akthar min ma'na wahid fi majal at-ta'wil. Iaitu yang kedua ini ialah dalil zanni. Iaitu lafaz di dalam Al-Quran yang membawa berbagai maksud. Contohnya ialah qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fi hadhihi al-ayah lafzul quru ma'nayain yahtamilu an yuradu thalathatu ashhur aw thalathatu haydat wa takunu tilalati al-ayah 'ala al-hukm dhanniyah la qat'iyyah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud dan para isteri yang diceraikan iaitu wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini, lafaz quru itu ada 2 maksud, iaitu yang pertamanya dia membawa kepada maksud 3 kali suci dan yang keduanya ialah membawa maksud kepada 3 kali haid. Dan dalil ini dia menunjukkan kepada dalil zanni dan bukan dalil qat'i kerana ia mempunyai pelbagai maksud. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang al-masadir al-muttafaq 'alaiha yang kedua iaitu as-sunnah. Dalam tajuk as-sunnah ni ada 3 perkara yang diterangkan iaitu yang pertama ta'rif, yang kedua aqsam dan yang ketiga ialah hujiyat. As-sunnah fil lughah iaitu at-tariqah wal 'adah yang membawa maksud sesuatu jalan yang biasa kita ikuti. Hasanat amkanat sayyi'ah, sama ada jalan tu baik ataupun jalan tu buruk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang membawa maksud sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan engkau tidak akan dapati bahawa akan ada perubahan selepas itu. Baik, itu dari segi lughah. So dari segi istilah pula iaitu ma naqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, iaitu setiap apa yang disandarkan kepada Nabi melalui kata-kata Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi. Apa tiga-tiga ni? Kita tunggu kejap lagi. Seterusnya ialah aqsamus sunnah bihaitsu al-mahiyah. Okey, mesti ramai yang tertanya-tanyakan apa maksud aqsamus sunnah bihaitsu al-mahiyah ni. Jadi, maksud bihaitsu al-mahiyah ni iaitu daripada segi kandungannya.
Maka terbahagi kepada 3 kandungan sunnah. Yang pertama ialah sunnah qauliyah, iaitu ma aqwalun nabi, apa yang keluar daripada kata-kata nabi. Yang kedua ialah sunnah fi'liyah, ma af'alun nabi, iaitu apa perbuatan nabi lah, apa yang nabi buat. Okey, yang seterusnya, yang ketiga iaitu sunnah takririyah. Takririyah ni membawa erti ma sukutun nabi, iaitu apa yang nabi diam. Diam tu maksudnya nabi tak cakap tak, nabi tak cakap ya. Okey. Baiklah, saya akan pergi yang pertama, iaitu sunnah qauliyah. Jadi sunnah qauliyah ni huwa al-ahadith allati nataqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tashkulu as-sawadul a'zam minas sunnah. Nak katanya kat sini, sunnah qauliyah ni adalah sesuatu perkataan yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan sunnah qauliyah ni adalah yang paling tinggi, as-sawadul a'zam dalam sunnah ni. Sebab apa? Sebab memang keluar daripada kata-kata Nabi sendiri. So, ada 3 contoh yang saya bagi. Yang pertama sekali ialah innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu adalah berlandaskan niat. Yang kedua iaitu al-ibadu qud, yang membawa maksud orang yang membunuh secara sengaja, maka hukumnya ialah qisas. Okey, yang ketiga la darara wala dirara, yang membawa maksud tidak ada mudarat dan tidak akan dibalas juga dengan mudarat. Yang kedua iaitu sunnatu fi'liyah. Sunnatu fi'liyah hiya al-af'alu at-tasrifat allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu biha fi dairatil amal wa tashri'. Yang bermaksud sunnah fi'liyah ni adalah perbuatan yang Nabi tunjukkan. Dan daripada perbuatan Nabi itu terjadinya sesuatu amalan dan juga sebagai persyariatan. Contohnya yang saya bagi ialah dalam hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi maksudnya cara kita nak solat tu kita kena ikutlah cara Nabi solat. Yang kedua, contoh yang kedua iaitu khudhu anni manasikakum, yang membawa maksud ambillah daripadaku untuk pelaksanaan haji kamu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga iaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah hiya ma akrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma sadara 'ani sahabah min aqwal wa af'al bisukutihi wa adama inkarihi aw bimuwafaqatihi wa izhar istihsanihi wa ridahi. Maksudnya kat sini sunnah takririyah ni maksudnya apa yang Nabi ikrar, apa yang Nabi bersetuju dengan perbuatan tu dengan cara sukut, dengan cara Nabi diam sahaja. Nabi diam dengan apa yang sahabat buat, apa yang sahabat cakap tu Nabi diam, dan Nabi tak adalah melarang benda tu, au bimuwafaqatihi, ataupun Nabi tak adalah menyokong perbuatan tu. Wa izhar istihsanihi, maksudnya dalam masa yang sama Nabi ni menunjukkan lagi bahawa perbuatan tu ataupun perkataan tu sebenarnya baik je dan Nabi redha dengan perbuatan tu. Faham kan? Okey, sekarang ni saya akan bagi 3 contoh yang kita semua tahu tentang makan dop kan. Okey, ni saya bagi 3 contoh lain. Yang pertama, la'iba al-gulman bil hirab fil masjid. Maksudnya kanak-kanak yang bermain lari-lari dalam masjid. Nabi tak marah pun, Nabi cuma diam je. Okay, yang kedua iaitu jaritina tagniyani berina hisasi fi yaumi id. Maksudnya jiran tetangga yang menyanyi ketika meraihkan hari raya. Nabi tak marah pun, Nabi cuma
senyap je. Yang ketiga iaitu as-sahabah liman tayammamu lis-solah lam ya'idu solatuhu ba'da wujudil ma'. Maksudnya kat sini para sahabat yang solat dengan dia bertayamum sahaja disebabkan ketiadaan air. Kemudian lepas dah ada air, sahabat ni tak ulang balik solat dia. Maka Nabi tak adalah menyuruh sahabat untuk ulang solat kamu. Tak ada. Nabi cuma diam. Maksudnya Nabi setuju sahaja dengan perbuatan tu. Seterusnya kita akan masuk kepada hujiatus sunnah. Baiklah, hujiatus sunnah ni, hujiat ni bermaksud hujah, iaitu membawa erti apakah hujah-hujah yang menyebabkan as-sunnah ni diambil kira sebagai al-masadir al-muttafaq alaiha, iaitu sumber utama yang disepakati oleh semua ulama. Mestilah ada sebab-sebab, mestilah ada pernyataan dan hujah yang menyebabkan sunnah ni diambil kira sebagai sumber yang utama. Jadi apa hujiatus sunnah? Selepas ni. Fakul ulama anna sunnatus sahihah ats-tsabitah allati sadarat 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam biqasdi tasyri' wal iqtida' hujjah 'ala muslimin. Yang membawa maksud ni ulama-ulama ni semua dah bersepakat bahawa hadis-hadis sahih, sunnah-sunnah yang sahih yang bersandarkan kepada Nabi, semua itu boleh dijadikan because ditashri', boleh dijadikan sebagai pensyariatan dan juga boleh dijadikan hujjah 'alal muslimin. Maka wa istadallu 'ala zalika, boleh diambil kira perkara-perkara ini biadlati kathirah wadihah bayyinah, disebabkan oleh beberapa dalil yang banyak dan juga sangat jelaslah, iaitu yang pertama daripada Al-Quranul Karim. Kalam Allah sendiri yang menerangkan sunnah ni memang perlulah. Yang kedua ialah ijma' sahabat. Yang ketiga adalah al-ma'qul. Yang pertama Al-Quranul Karim. Qad amarallah bi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran supaya kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surah An-Nur ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Yang membawa maksud dan tunaikanlah solat dan laksanakanlah zakat, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada rasul, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Baiklah, yang kedua Allah pun ada terangkan lagi tentang ayat yang membawa maksud yang sama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Maka dah ada dua ayat, dan semestinya ada banyak lagi ayat yang menerangkan bahawa wajibnya kita untuk mentaati Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut apa yang diajarkan di dalam sunnahnya. Baiklah, yang seterusnya ialah hujiat yang kedua, iaitu ijma' sahabat. Ijma' ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wujub ittiba' sunnatuhu fi hayatuhu wa ba'da wafatuhu wal amal biha wal iltizam bima wurida fiha min ahkam wa tanfidh ma fiha min awamir wal intiha amma fiha min nawah. Maksudnya kat sini ialah para sahabat ni semua telah bersepakat bahawa wajibnya untuk kita ikut sunnah Rasulullah fi hayatihi, sunnah Rasulullah ketika Rasulullah hidup, wa ba'da wafatihi, dan walaupun ketika Rasulullah sudah wafat, wajib untuk kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang Rasulullah
perintahkan dalam sunnah baginda, kita wajib ikut. Dan apa yang Rasulullah intihak, apa yang Rasulullah halang untuk kita daripada buat, maka kita wajib juga ikut. Okey, kemudian fakanu la yafriquna bainal ahkam al-munazzalah ala al-Quranul Karim wa bainal ahkam as-sadirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat bersetuju ijma' tentang perkara ini? Kerana tak ada beza pun hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, juga hukum-hukum yang Nabi telah pun nakalkan dalam sunnah-sunnah baginda. Tak ada beza pun antara dua tu. Maka kita wajib ikut sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya hujjat yang ketiga iaitu al-ma'kul. Al-ma'kul ni dalam bahasa Melayunya logik akal. Jadi logik akal kita memang terlogik lah bahawa as-sunnah ni memang kita perlu ikuti. Innal Quran nul Karim farada 'alan nas faraid mujmalah walam yubayyin al-Quran tafsil hadhil faraid wal ahkam wal wajibat. Maksudnya di dalam Al-Quran itu ada semua perintah wajib yang perlu kita buat, ada semua fardu-fardu yang perlu kita buat, tapi secara ijmali sahaja, tidak secara tafsili. Tafsilinya di mana? Di dalam sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang pertama, wa aqimus salah wa atuz zakah. Kita tak tahu macam mana cara kita nak solat tu, tak ada diterangkan di dalam Al-Quran, maka kita harus berbalik kepada as-sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi secara logik akalnya kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah ni memang saling berkaitan. Jadi perlulah As-Sunnah ni sebagai sumber utama dalam pendalilan. Contoh yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Perintahkanlah ke atas kamu untuk berpuasa. Dan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Macam mana kita nak laksanakan perintah haji tu? Ada diterangkan di dalam As-Sunnah. Khuzu anni manasikakum. Okey, seterusnya faja'a Rasulul Karim fayubayyin hadzal ijmal bisunnah al-qawliyah wal amaliyah, seperti yang saya cakap tadi. Laha min hahullahu ta'ala min sillatu al-bayan biqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maksud ayat ni iaitu keterangan-keterangan yang telah kami turunkan kepada mereka. Mereka ni iaitu manusialah. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada kamu peringatan. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk kamu menerangkan lagi apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksudnya kat sini bahawa di dalam Al-Quran sendiri telah mengatakan bahawa Allah mengiktiraf para Nabi ni untuk menerangkan kepada manusia tentang apa yang telah diberitahukan kepada mereka. Itu sahaja daripada kami. Syukran jazilan ala isma'ukum. Jika ada apa-apa soalan, boleh bertanya.